Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Cikgu Naharuddin, Pengarah Pendidikan Perlis, Tuan KPP, Cik Muhammad Nazir bin Noh, sahabat-sahabat saya di Jabatan Pendidikan Perlis, seterusnya SIC Plus dan rakan-rakan pembentang dan juga peserta perkongsian amalan terbaik sejarah peringkat kebangsaan Perlis 2020. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua pembentang dan juga kepada semua peserta yang menyertai perkongsian amalan terbaik sejarah ni. Dan jutaan terima kasih juga kepada Tuan Pengarah atas sokongan untuk program ini. Jadi saya tidak melengahkan masa lagi. Saya dengan segala hormatnya menjemput Tuan Pengarah yang sedang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang, yang saya dapat maklumatlah untuk menyampaikan sepatah dua ucapan untuk perkongsian amalan terbaik sejarah peringkat kebangsaan Perlis 2020. Dipersilakan Tuan Pengarah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama sekali saya ingin memanjatkan kesyukuran kerana di dalam apa yang kita katakan banyak negeri-negeri yang terlibat dengan PKPB ini, kita telah dianugerahkan oleh Allah dengan orang kata inisiatif untuk melaksanakan satu seminar perkongsian amalan terbaik untuk subjek sejarah dengan menggunakan apa yang kita katakan Google Meet ini. Jadi inilah salah satu platform online yang sepatutnya menjadi amalan kita bersamalah ya, untuk kita terus melaksanakan program-program yang sepatutnya kita laksanakan, tetapi tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka akibat PKPB ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menjemput saya untuk memberikan sepatah dua kata sebagai kita katakan perasmian untuk seminar kita pada hari ini. Okey, jadi untuk subjek sejarah ini adalah satu subjek yang sangat penting kerana jika pelajar gagal untuk lulus sejarah, maka secara tidak langsung pelajar itu akan gagal untuk mendapatkan sijil SPM beliau. Jadi sebab itu subjek sejarah ini menjadi fokus utama kita lah. Dan kita berharap dengan perkongsian yang dijalankan secara online ini, maka rakan-rakan guru ini akan mendapat pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan berbagai variasi pedagogi untuk subjek sejarah ini. Kami di Negeri Perlis ini, khususnya di JPN Perlis, telah membina satu taksonomi proses yang telah kita sampaikan kepada guru-guru di Negeri Perlis ini, iaitu ianya melibatkan 3 kluster dan juga 6 tahap. Iaitu kluster yang pertama adalah kluster scanning yang melibatkan proses analisa dan fokus. Kluster yang kedua adalah kluster redesign yang melibatkan konten dan juga approach, dan kluster yang terakhir adalah kluster end result yang melibatkan apa yang kita panggil sebagai impak dan juga penghargaan. Jadi apa yang saya harapkan pada hari ini adalah para pembentang dapat menunjukkan kepada peserta-peserta satu proses redesign yang mana seperti mana yang kita tahu, apabila kita membuat analisis, kita akan mendapat fokus, iaitu dalam kumpulan murid kita ini banyak kumpulan-kumpulan pelajarnya. Ada kumpulan pelajar yang begitu mudah untuk kita ajar, ada kumpulan pelajar yang kita kena menggunakan kaedah-kaedah tertentu agar mereka ini memahami apa yang kita ajar, dan ada juga kumpulan yang seolah-olah apa yang kita ajar ni tidak masuk ke dalam pemikiran mereka, ke dalam minda mereka. Jadi kumpulan-kumpulan inilah yang sebenarnya sangat memberikan cabaran kepada kita. Jadi sebab itulah saya selalu menyatakan kepada guru-guru Negeri Perlis ni supaya kita dalam apa-apa yang kita nak buat, yang pertama sekali klusternya kita perlu fokus. Berapakah kumpulan pelajar yang ada berhadapan dengan kita tu, berapa kumpulan yang memerlukan teknik-teknik ataupun variasi aktiviti yang berlainan.
Jadi itu pertama yang kita perlu tahu. Dan seterusnya kita juga perlu apa yang kita katakan mereka bentuk semula konten yang ada dalam subjek sejarah itu. Kan sebagai contohnya kumpulan yang kita target untuk mendapat grade A dan grade B, bermaksudnya mereka ni perlulah kita selami kepada keseluruhan konten itu, manakala kumpulan yang sederhana mungkin kita memilih subjek ataupun bahagian-bahagian silibus yang tertentu untuk kita ajar dan kumpulan halus ni kita hanya ada gangguan minta off mikrofon minta semua off mikrofon. Kalau tidak saya minta you pun bercakap. Okey, supaya kita melihat kepada fokus kumpulan, contohnya kumpulan halus ini, maksudnya mungkin unit-unit tertentu sahaja yang perlu kita pilih untuk mereka ni. Jadi itu yang saya katakan, bagaimana fokus ini memainkan peranan penting untuk kita redesignkan kepada konten. Dan akhirnya adalah aspek kepada aspek approach ni, maksudnya kita perlu redesignkan approach ni mengikut keperluan pelajar. Sebab pelajar ni dia pelbagai kemahiran yang ada dengan kita ni. Ada yang hanya boleh mendengar saja, dia boleh faham. Ada yang perlu mendengar dan melihat. Dan ada juga yang jenis kinestetik ni, dia perlu bergerak di dalam kita katakan bilik darjah itu supaya mereka ni faham. Jadi di sinilah yang saya masukkan dengan redesign the approach tadi. Pelbagai pendekatan yang kita perlu sampaikan kepada pelajar. Dan akhirnya kita perlu melihat kepada impak lah. Impak setelah kita melaksanakan fokus, melaksanakan redesign content dan melaksanakan redesign approach tadi, maka kita perlu melihat impak. Adakah apa yang kita telah laksanakan ini telah berlaku impak kepada pelajar ni? Sekiranya masih tidak berlaku, maka kita perlulah terus mencuba dan mencuba. Dan di sinilah yang kita katakan sebagai proses trial and error tadi, untuk kita mendapat satu ketetapan bagaimanakah kumpulan pelajar ni perlu kita ajar. Dan seterusnya jika berlaku impak yang baik, maka bolehlah kita bagi pengiktirafan kepada mereka. Jadi diharapkan seminar pada hari ini dapatlah menyediakan kita khususnya kepada aspek redesign the content dan juga redesign the approach tadi, ataupun mempelbagaikan pedagogi. Mempelbagaikan pedagogi. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada 13 pembentang yang saya lihat sejauh daripada Sabah juga join kita pada hari ini. Pembentang daripada negeri-negeri lain, ada juga pemegang PhD holder juga membentang pada hari ini, dan juga ucapan khususnya tahniah kepada guru 09 Educators daripada Perlis ni yang turut membentang pada hari ini. Jadi saya mendoakan semoga seminar kita ini berjalan dengan baik dalam platform online learning ini, dan semoga dapatlah kita sama-sama menghayati dan mengambil knowledge dan juga kemahiran yang akan dikongsikan pada hari ini. Jadi saya daripada negeri Perlis, kami masih lagi zon hijau, alhamdulillah, dan semoga kita terus menjadi zon hijau, dan negeri-negeri lain pun akan terus bergerak ke arah zon hijau supaya pendekatan pembelajaran PDPC dengan anak-anak murid kita dapat dilakukan secara bersemuka. Sebab ini adalah cara yang terbaik, tapi kalau tak boleh secara online ini, maka diuruskanlah sebaik yang mungkin dengan redesign the approach tadi. Jadi daripada Perlis, all the best, terima kasih. Semoga semua pelajar kita akan lulus dan mendapat grade yang mereka impikan dalam subjek sejarah ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Okey, Tuan. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Pengarah Pendidikan Perlis atas ucapan itu tadi. Saya mewakili pihak Rustia lah mengucapkan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Tuan atas kesudian untuk bersama dalam perkongsian amalan terbaik sejarah Peringkat Kebangsaan Perlis 2020. Jadi tak apalah Tuan Pengarah, nanti kami akan teruskan perjuangan tu. Ya. Jadi tanpa melengahkan masa,
kita semua faham dan maklum bahawa tujuan perkongsian amalan baik sejarah kebangsaan Perlis 2020 ni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk satu perkongsian bersama berkaitan dengan bagaimana nak meningkatkan prestasi pendidikan terutama sekali bagi subjek sejarah bagi tahun 2020. Jadi untuk pengetahuan semua, kita ada, kalau pengarah sebut tadi ada 13 pembentang, mungkin dia tengok jumlah peserta lah. Tapi sebenarnya kita ada 10 pembentang pada hari ini. Jadi masa menunjukkan pukul 2.24, jadi kita ambil masa 4 minit saja. Pengarah pun cakap sekejap saja. Jadi seperti yang kita sedia maklum, untuk hari ini pembentang akan membentangkan ambil masa lebih kurang satu pembentangan 15 minit. Jadi untuk semua peserta diminta untuk mute lah untuk suara, dan juga kamera pun kalau nak buka tak ada masalah lah, sebab kamera tu tiada gangguan kecuali suara. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan pembentang yang pertama. Saya perkenalkan sikit untuk pembentang yang pertama ni. Jadi sementara saya nak perkenalkan diri, saya rasa Cikgu Meknah binti Bakar ni daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Lipis, Pahang. Saya perkenalkan Cikgu Meknah dulu. Cikgu Meknah binti Bakar merupakan SISC Plus untuk Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Lipis, Pahang. Jadi untuk tajuk Cikgu Meknah ni ialah pelaksanaan terbeza proses dalam rancangan pengajaran harian mata pelajaran sejarah, iaitu meningkatkan penguasaan kemahiran mengikut aras kecerdasan murid. Ya. So saya tanpa melengahkan masa, saya persilakan Cikgu Meknah untuk membentangkan dari 15 minit dari sekarang. Silakan Cikgu Meknah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti yang dijelaskan tadi lah, itu nama saya Meknah binti Bakar, SISC Plus PPD Lipis. Saya teruskan untuk sesi kita, tidak untuk mengambil masa yang lebih panjang. Jadi tajuk pun telah diperjelaskan, pelaksanaan terbeza proses dalam rancangan pengajaran harian mata pelajaran sejarah, meningkatkan penguasaan kemahiran mengikut aras kecerdasan murid. Di sini saya hurai sedikit, iaitu terbeza proses ni ialah salah satu daripada pedagogi terbeza yang telah ditarifkan sebagai suatu bidang ilmu yang menitikberatkan proses pengajaran yang dapat memenuhi keperluan belajar murid dalam satu bilik darjah yang mempunyai profil pembelajaran yang berbeza-beza. Ini dijelaskan oleh Dapatan Abdul Qahar Saprani, Hafsah Hassan, Zanera Ibrahim dan Lokman Abdul Wahid 2018. Jadi kita ambil daripada elemennya ialah terbeza proses yang kita rancang dan kita sediakan dalam rancangan pengajaran harian. Tujuannya untuk meningkatkan penguasaan kemahiran mengikut aras kecerdasan murid. Sebab di sini elemen itu ada 4 elemen terbeza, tetapi saya fokuskan kepada terbeza proses sebab kita ada terbangan produk dan juga persekitaran. Tapi hari ini lebih mengutamakan pada proses untuk kita melihat kejayaan murid dalam menguasai kemahiran untuk mengikut kecerdasan murid. Okey, di sini sasaran saya kepada mengamalkan perancangan pengajaran harian dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah menggunakan pendekatan 1P4M, PAK21 dan kemahiran berfikir aras tinggi melalui pelajaran terbeza proses. Saya jelaskan apa itu 1P4M. 1P itu bila kita nak, bila melihat kepada terbeza proses itu, 1P itu kita melihat aktiviti akan berbeza mengikut aras kecerdasan murid. Kemudian kita melihat juga dari segi 4M itu, satu ialah lebih kepada meneroka. Kemudian meneroka ini akan melihat kepada kecerdasan murid yang berbeza. Kemudian dia menilai, dia menerangkan juga merujuk kepada perbezaan dalam
aktiviti dalam terus proses. Kemudian kita melihat kepada cara menghurai dan juga cara menilai. Jadi PAK 21 itu kita memang dah melihat susun atur aktiviti yang dirancang oleh guru dalam rancangan pengajaran harian adalah berfokus kepada pembelajaran kooperatif. Jadi di sini akan melihat kepada keterbezaan dalam melaksanakan arus tinggi juga melibatkan dan dilipatkan dalam terbeza proses di mana dia melihat daripada arus kita menyediakan aktiviti kepada pelajar. Ini yang kita terap dalam rancangan pengajaran harian. Di sini kaedah disebutkan guru akan merancang dan menyediakan PH menggunakan segi aktiviti yang berbeza mengikut kumpulan dalam kemahiran yang sama. Tentu kalau kita melihat kepada kemahiran yang kita letakkan di bawah 9.2 nasionalisme bab 2 9.2.3 itu menerangkan perkembangan nasionalisme di Asia. Di situ kita dah nampak nanti bagaimana cikgu merancang untuk membina aktiviti yang berbeza yang kita sediakan untuk pelajar kita yang berbeza di dalam bilik darjah. Jadi di sini kita melihat guru akan mencatat di bahagian penyampaian guru yang dirancang dalam rancangan pengajaran harian, murid akan mencatat idea yang dibincangkan berdasarkan bahan rancangan. Ini guru yang telah rancang dalam rancangan pengajaran harian sebab kita melihat pada SKPN G2. SKPN G2 itu guru sebagai perancang diletakkan pada 4.1.1 pada yang pertama. Di sinilah melihat peranan guru untuk merancang aktiviti murid mengikut aras keupayaan murid. Jadi di sini kita lihat pelbagai teknik digunakan menggunakan peta pemikiran dalam peta bulatan, peta buih dan peta alih dan digerakkan menggunakan meja bulat. Sebab di sini kita melihat dalam keadaan sekarang yang kita lihat COVID-19 ya, jadi kita memerlukan pergerakan bahan. Perlu menggunakan meja bulat. Jadi murid akan melakukan hasil kerja kumpulan mengikut galeri work lah, pergerakan masih lagi dalam penjarakan sosial. Itu kita menggunakan 1P4M seperti mana yang saya telah jelaskan sebentar tadi. Dan pelaksanaan terbeza proses yang dirancang dalam rancangan pengajaran harian, kita melihat kumpulan 1. Apa yang kita bezakan di sini kata aktiviti yang dilaksanakan dalam rancangan pengajaran harian. Di sini kita lihat kumpulan 1 menganalisis faktor-faktor pembentukan Malaysia dan mencatat dalam peta pelbagai alih dan hubung kait sebab dan akibat. Di sini kumpulan 1 terbezanya aktivitinya ialah menganalisis faktor dan mereka menggunakan peta alih kumpulan yang cemerlang. Okey, bagi kumpulan 2 mereka saja faktor pokok. Di sini digunakan teknik setting essay dalam lambaran kerja lah secara berpasangan dan di sini, kita melihat kepada kumpulan 3 dia hanya memadankan maklumat menggunakan pay and match pada lambaran kerja. Di sini kita melihat keterbezaan proses itu sebenarnya berlaku dalam aktiviti yang dirancang untuk menguasai kemahiran mengikut aras kecerdasan murid. Jadi pemikiran dalam penguasaan pemikiran sejarah. Okey, di sini impak yang saya lihat sebagai contohlah dari 5 orang tadi saya dah buat puratakan. Saya melihat di mana peningkatan berlaku sebelum bimbingan berlaku peningkatan. Sebelum bimbingan kita melihat guru ini di bahagian standard 4 ni dapatannya hanya 78.11, sederhana saja. Kemudian dibimbing. Semasa bimbing kita buat perhatian
penyerapan menggunakan teknik kita gunakan elemen terbeza proses. Dari sini kita melihat bahawa cabaran yang kita kena pasti bahawa dalam dapatan temu bual dengan guru yang dibimbing pada awal pelaksanaan menggunakan pengajaran terbeza proses, menyatakan dan melaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mengenal pasti pengetahuan dan nilai dalam DSKP berfokuskan kepada standard pembelajaran. Di sini guru kena mengenal pasti kemahiran. Jadi di sinilah kita melihat bagaimana guru tadi dibimbing, kemudian mereka telah pun menguasai mencari kemahiran dalam standard pembelajaran untuk dikeluarkan dan dihasilkan dalam aktiviti kepada murid-murid. Namun selepas dibimbing dan diberi panduan serta pemahaman, guru ini sangat yakin dan seronok melaksanakan pengajaran terbeza proses. Guru yang dibimbing ini mengamalkan pengajaran terbeza dengan menyediakan aktiviti yang berbeza mengikut aras kecerdasan murid. Okey, saya dah sampai ke bahagian rumusannya daripada keseluruhan apa yang telah dibimbing dan apa yang dilihat dari penyediaan dalam RPS itu merujuk kepada terbeza proses itu yang dirancang oleh guru-guru sangat baik digunakan dalam membantu murid menguasai kemahiran pemikiran sejarah itu dalam standard pembelajaran. Jadi di sini saya rumuskan pelaksanaan terbeza proses yang dirancang dengan merungkai pengetahuan dalam standard pembelajaran membolehkan guru-guru menyediakan aktiviti berfokus kepada penguasaan kemahiran pemikiran sejarah mengikut aras kecerdasan murid. Melaksanakan amalan merungkai standard pembelajaran membantu guru yang menyediakan aktiviti berbeza yang diaplikasikan oleh 5 orang guru bimbing menggunakan terbeza proses memantapkan pengajaran guru-guru. Ini dapat dibuktikan melalui peningkatan kualiti guru dalam PDPC secara keseluruhannya dan menyerlahkan keseronokan murid belajar serta menjana idea di pembelajaran kemahiran pemikiran sejarah dalam PDPC merangkumi PAK 21 kemahiran berfikir aras tinggi dan speak seluruh. Terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Mekna atas pembentangan tadi. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu Mekna cuma mengambil masa 10 minit saja. Yes, saya beri ruang kepada lain Cik Nazri. Oh ya ke? Kalau nak Okey. terang lebih panjang, sebenarnya panjang. Okey. Cikgu Mekna cuma ambil masa 10 minit ya. Syabas dan tahniah atas pelaksanaan pembelajaran terbeza tu dalam bilik darjah. Jadi lengkap dalam rancangan pengajian harian lah untuk mata pelajaran sejarah. Okay? Baik. Terima kasih Cikgu Mekna. Seterusnya kita teruskan dengan pembentang yang kedua, iaitu Cikgu Muda, Cikgu Siva Sangka, anak lelaki R. Mahalingam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Usman Awang, Johor. Jadi tajuk dia berkenaan dengan pendidikan abad ke-21 dalam Cikgu Siva lah. Jadi saya tanpa melengahkan masa, saya persilakan Cikgu Siva Sangka lah, Cikgu Muda dari SMK Datuk Usman Awang. Dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan. Seperti yang diperkenalkan, saya Cikgu Siva dari SMK Datuk Usman Awang, Johor. Okey, hari ini saya akan menyampaikan perkongsian amalan terbaik sejarah yang berkaitan dengan abad ke-21. Okey, so di sini saya ingin berkongsi tentang abad ke-21 yang saya mengamalkan di sekolah saya. Kalau kita lihat abad ke-21 ni mempunyai 4 ciri utama, iaitu kolaboratif, komunikasi, permainan kritis dan pemikiran kreatif. So ini adalah 4 ciri yang harus kita mengaplikasikan semasa kita mengajar mata pelajaran sejarah. Okey, untuk melaksanakan 4 ciri tersebut,
saya telah fokus kepada 7 kriteria ataupun kita katakan 7 tonggak pedagogi. Pertamanya, perancangan kandungan penyampaian. Kedua, mewujudkan persekitaran pembelajaran positif. Ketiga, pentaksiran untuk pembelajaran. Keempat, pembelajaran kolaboratif, kooperatif. Kelima, penyoalan kemahiran berfikir. Keenam, pembezaan. Dan ketujuh, pengetahuan profesional refleksi. So, ini adalah 7 tonggak yang kita akan lihat secara terperinci. Saya akan terangkan satu demi satu dalam masa yang diberikan. Okay, pertama, perancangan, kandungan dan penyampaian. Sebagai guru sejarah, kita perlulah menguasai kandungan yang lebih daripada pelajar. Hal ini demikian kerana apabila seorang pelajar tanya soalan, kita perlulah memberikan penjelasan yang kukuh. Bermaksud kandungan sukatan pelajaran, kandungan DSKP harus dikuasai oleh seseorang cikgu. Bukanlah semasa PDP itulah cikgu-cikgu baru nak buka buku teks. Itu satu kesilapan dan akan mengurangkan tafsiran pelajar terhadap kita. Bermaksud pelajar akan berpandangan negatif. Okay? So kita perlu menguasai kandungan sejarah dahulu. Selain itu, kita juga sebagai guru sejarah perlu menyampaikan sesuatu kandungan dengan kreatif. Contohnya lah, kita janganlah berpusatkan pembelajaran kepada guru. Apabila kita kemukakan soalan, kita akan pastikan fakta-fakta itu daripada pelajar sendiri. So bermaksud kita jangan berikan 100%. Pembelajaran itu haruslah berpusatkan kepada murid, bukan kepada guru. Kalau semua kita suap, kelas memang akan jadi pasif. So kita perlu mendapatkan maklumat fakta daripada pelajar itu sendiri. Selain itu, pastikan sebelum kita memulakan kelasnya dalam keadaan yang sedia. Okay? Contohnya lah cikgu, sentiasa kita perlu memberikan kata-kata semangat kepada pelajar. Contohnya dalam kelas tu ada pelajar yang lemah. Apabila ada pelajar yang lemah, kita perlulah memberikan kata-kata semangat seperti tahniah, teruskan usaha. Okey, saya tahu di sini banyak sekolah telah membuat reward system. Bermaksud dalam kelas tu dia akan bagi stiker. Tapi kalau kita lihat, reward system tu banyak berjaya di sekolah rendah berbanding sekolah menengah. Maka di sekolah menengah, cara yang saya gunakan ialah untuk pelajar Form 3, Form 4, Form 5, saya akan mewujudkan persekitaran pembelajaran positif dengan menyediakan duit. Contohnya tak banyaklah, RM2. So apabila kita memberikan duit kepada pelajar, mereka akan terlalu bersemangat, aktif. Selain itu, saya juga akan sentiasa memberikan hadiah dalam bentuk alat tulis. So pelajar rasa kita menghargai sumbangan mereka. So mereka pun akan melibatkan diri secara positif. Okey, selain itu, kita perlu membimbing seorang pelajar sehingga murid tersebut boleh menyelesaikan masalah. Kita janganlah cepat marah pelajar. Kalau kita cepat marah, yang pertamanya pelajar sekarang menganggap mata pelajaran sejarah ini adalah bosan. Lepas tu mengandungi banyak fakta. Cikgu pula garang, sentiasa marah. Maka subjek itu akan dibenci oleh pelajar. So, saya harap apa yang kita perlu buat, kita kena menarik perhatian dengan memberikan kata-kata pujian. Jangan selalu bagi kata pujian saja, memberilah hadiah-hadiah tertentu, pen, pensel ataupun seminggu sekali berikan dia duit untuk beli makanan dan sebagainya. So dengan ini mewujudkan persekitaran pembelajaran positif, iaitu kriteria kedua kita dapat mencapai. Yang ketiga, pentaksiran untuk pembelajaran. Okey, pentaksiran ni cikgu, dalam kelas selalunya guru yang akan semak. Kita semak, kita kata pelajar salah. Kita semak, kita kata pelajar salah. Maka di sini pentaksiran dibahagi kepada 3. Pertama, biar pelajar itu semak sendiri, iaitu penilaian sendiri harus dilaksanakan. Okey? So bermaksud cikgu berilah dia sesuatu pen yang berwarna lain. Contohnya pen berwarna hijau. Biar pelajar itu semak jawapan dia dahulu. Selepas pelajar semak, kita akan buat langkah kedua, iaitu pentaksiran rakan sebaya. Di sini kita memberikan peluang kepada rakan untuk menyimak jawapan pelajar dan mereka saling antara satu sama lain mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, barulah cikgu akan menyimak jawapan. Itu dikatakan sebagai penilaian berterusan. So ingat cikgu, di sini ada 3 penilaian. Penilaian kendiri, penilaian rakan sebaya dan juga penilaian berterusan. Apabila kita menjalankan 3 penilaian. Cikgu, ya? Maaf cikgu semua memang tak guna slide lagi ya. Memang open. Ya. Okey. Ingatkan fokus dekat slide kan macam mana tak?
Tak, lepas ni baru saya akan tukar. Alright, okey, faham. Okay. So, Okey. dalam pentaksiran pembelajaran ini juga kita akan fokus kepada formatif dan juga sumatif. Formatif ni adalah soalan-soalan yang kerap kita tanya secara lisan. Cikgu-cikgu tolonglah kemukakan soalan-soalan kebat kepada pelajar kerana untuk mata pelajaran sejarah, soalan kebat memainkan peranan penting bagi KSSM 2021. Iaitu terutamanya untuk SPM. So kita kena kerap tanya soalan formatif, lepas tu sediakan soalan-soalan sumatif berdasarkan PBD. Okey, ini 3 yang saya nak fokus dulu. So kita pergi yang keempat. Keempat adalah pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Okey cikgu, kalau kita lihat kolaboratif dan kooperatif memang tidak berkesan dalam mata pelajaran sejarah. Hal ini demikian kerana kita memberikan tugas kepada pelajar, tetapi tugas tu memang sangat menjurus kepada individu. Kerana kita berpendapat bahawa apabila kita memberikan tugas dalam kumpulan, membazirkan masa. Kita nak kejar sukatan. Kadang-kadang cikgu, walaupun kita kejar sukatan pun, pelajarnya bukannya lulus pun. Kenapa kita nak beria-ria nak kejar sukatan? Biarlah kita mengambil pelajar berdasarkan kumpulan-kumpulan tertentu, kita fokus tajuk-tajuk tertentu. Bermaksud, kalau kita tahu itu adalah pelajar yang lemah, kita nak suapkan 9 tajuk pun memang kita membazirkan masa. Sekarang bukan pelajar membazirkan masa, kita yang membazirkan masa. Biar kita ambil tajuk-tajuk tertentu, kita meminta pelajar buat latihan dalam kumpulan. So kita mewujudkan kolaboratif di situ. Okey cikgu? So pastikan ada aktiviti-aktiviti yang memberikan peluang untuk semua murid terlibat. Contohnya cikgu, dalam satu kumpulan kalau ada 4 orang pelajar, 1 orang akan menjadi ketua, 1 orang pencatat nota, 1 orang penyampai dan 1 orang pencatat masa. Bermaksud di sini, setiap pelajar termasuk pelajar yang kurang mahir akan berasa bahawa sumbangan dia diberikan dalam kumpulan. Dia dihargai. Itu adalah kolaboratif. Okey? Selain itu, kita juga boleh membuat pelbagai aktiviti. Okay, contoh aktiviti yang saya buat dalam mata pelajaran sejarah cikgu, 3 tray, 1 stay. Bermaksud 3 pelajar akan bergerak dan 1 akan kekal di situ apabila membuat aktiviti. Selain itu, cikgu boleh buat gallery walk, idea rush, Tasia, My Doll, Round Table. Sepatutnya kolaboratif ni ada banyak cikgu yang kita boleh buat. Okay? Maka apabila kita buat latihan-latihan kolaboratif, murid akan bekerjasama untuk mencapai matlamat. Murid juga akan bertolak ansur dan menghormati pandangan orang lain. So ini adalah kepada kolaboratif. Okay, bagi kriteria yang kelima, iaitu penyoalan dan kemahiran berfikir. Okey cikgu, penyoalan kemahiran berfikir, kalau kita lihat, pelajar harus diterapkan untuk berfikir kreatif dan juga kritis. Kita perlu sentiasa menanya soalan arah rendah ke tinggi cikgu, bukannya arah tinggi ke rendah. Kerana ini akan memberikan peluang kepada pelajar-pelajar yang kurang mahir dalam kelas supaya mereka pun boleh mencuba untuk memberikan idea dan pandangan mereka. Okey, selalunya cikgu, kalau pemikiran saja, kita berpendapat I think saja. Dalam minda kita memang akan wujud I think. Selain I think, ada banyak alat pemikiran. Contohnya, topi pemikiran yang dikatakan dalam bahasa Inggeris Bono Head. Okey, topi pemikiran ni ada 6. Merah, putih, kuning, hijau, biru, hitam. Cikgu berikan satu soalan kebat. Berdasarkan soalan kebat tu, cikgu minta pelajar memilih satu topi. Setiap topi itu masing-masing ada satu fungsi. Contohnya cikgu, merah adalah untuk perasaan. So cikgu bagi satu soalan, cikgu minta pelajar menunjukkan perasaan mereka. Topi kuning adalah faedah. Cikgu mintalah faedah dengan memberikan soalan. So setiap topi. So apabila kita mempelbagaikan teknik pemikiran, pelajar pun akan sangat bercinta dengan subjek sejarah cikgu. Ini juga akan menjadi satu laluan untuk pelajar minat dan juga meningkatkan pencapaian sejarah mereka dalam mata pelajaran tersebut. Okey cikgu. Selain itu, kalau kita lihat pemikiran kritis juga kadang-kadang tidak berjaya dalam kelas. Pemikiran kritis cikgu. Okey, kenapa pemikiran kritis ini tidak berjaya? Kita kurang menyediakan sumber. Kita perlu menyediakan sumber di dalam kelas supaya pelajar boleh menggunakan. Contohnya kadang-kadang kita memberikan soalan-soalan yang sukar. Okay? Dan kita mengharapkan jawapan yang aras tinggi. Padahal di situ tak ada sumber. Sumber yang saya maksudkan cikgu, kita boleh minta pelajar membawa bahan-bahan dari internet. Ataupun kita sediakan laptop. Ataupun kita sediakan PowerPoint untuk pelajar boleh mengumpulkan maklumat. So sumber perlu dipelbagaikan.
Dan selain itu, apabila pelajar memberikan pandangan, kita perlu terima dulu cikgu. Kita terima semua pandangan, lepas tu barulah kita tafsir yang mana betul, yang mana salah. Jangan pelajar dia nak sampaikan terus kita kata, awak tak perlu. Dah salah dah, tak perlu cikgu, kesian. So maka di situ dia rasa idea dia sangat terhad. Dia tak dapat memberikan pandangan. So kita kena terima dulu supaya dia tahu idea dia ke arah yang salah. Kita membetulkan idea dia. So di situ kita kena fokus. Yang seterusnya komunikasi cikgu. Meminta komunikasi ni adalah yang terakhir. Yes. Cikgu lagi 5 minit untuk slide Yes, akan habis. Alright. Okay, so yang penting cikgu, pembezaan. Tadi saya nampak pembentang pertama mengatakan tentang pembezaan. Okey cikgu, di kelas tolonglah membuat pembezaan. Pembezaan ni ada aras tinggi, aras sederhana, aras rendah. Kita boleh bezakan berdasarkan 3 perkara cikgu. Kandungan, proses, produk. Kandungan tu contohnya, kalau dalam kelas tu ada pelajar yang pandai, dia kena menyenaraikan 8 fakta. Pelajar sederhana 6 fakta. Pelajar lemah 3 fakta. So kandungan itu pun kita boleh simplify. Contohnya pelajar pandai dia akan rujuk buku teks. Pelajar yang lemah ni kita sediakan nota ringkas. So dengan nota ringkas tu minta mereka gariskan, highlightkan. Okey? Lepas tu minta mereka bentang. Bentang pun ialah bentang pelbagai jenis. Contohnya kecerdasan pelbagai. Bentang melalui nyanyian, bentang melalui sajak, bentang melalui forum dan sebagainya. Okey, cikgu mungkin ada cikgu berpendapat bahawa senang bercakap tapi susah nak mengaplikasikan. Tapi inilah keputusan sekolah saya cikgu, iaitu sebelum ni saya SMK Medini Johor Bahru dan baru pindah ke SMK Datuk Usman Awang dalam 2 minggu sebelum ni. Cikgu boleh tengok di situ pada tahun 2018 dan 2019 bilangan A cikgu bilangan A memang meningkat daripada 28 kepada 45. Okey, daripada 28 kami dapat daripada 28 slide tak nampak cikgu. Hal ini demikian kerana kami menggunakan beli cikgu. Beli cikgu secara memang digalakkan untuk menggunakan pendidikan abad ke-21 kerana kami ingin semangat belajar. Kami ingin memupuk pelajar fokus kepada sejarah dan minat kepada sejarah. Bagi mereka sejarah ni bukan subjek yang susah. Kan benda-benda tu melalui pendidikan abad ke-20 keputusan selepas mengamalkan abad ke-21 iaitu 2018 28 orang murid dapat A dan 2019 43 orang dapat A. GPS pun daripada 3.96 kami naik kepada 3.20. Okey. So di situ cikgu-cikgu boleh tengok perubahan yang besar kerana pelaksanaan abad ke-21. Okey. So inilah keputusannya. So saya pergi kepada rumusan. So di sini rumusannya memartabatkanlah dan mereformasikan PDPC sejarah dengan pengamalan pendidikan abad ke-21, kerap menggunakan ICT. Cikgu-cikgu silalah mempelbagaikan penyampaian kaedah. Contohnya dalam sejarah kita boleh gunakan inovasi, inquiry, pembelajaran berasaskan projek dan aktiviti abad ke-21. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, sekarang saya tengah buat PhD dan tajuk saya memang pembelajaran berasaskan projek dalam mata pelajaran sejarah. Okey, so lepas ni kalau ada apa-apa soalan, boleh PM saya nak tahu tentang PBB. So kita sebagai guru sejarah, kita bantulah pelajar kita untuk meningkatkan pencapaian mereka. So saya rasa itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Siva. Guru muda yang bersemangat. Jadi tanyalah kepada Cikgu Siva, semoga pengajian Cikgu Siva dalam kedoktoran akan berjaya lah menjadi jadi seorang doktor dalam bidang sejarah. Baik. Saya teruskan dengan pembentang yang ketiga, iaitu Cikgu Nur Hasimah binti Nawawi. Cikgu Hasimah adakah kat dalam ni? Ada. Okey, alhamdulillah ada. Okey, Cikgu Nur Hasimah merupakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan. P itu perempuan. Ya, betul, perempuan. Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling, Selangor. Jadi Cikgu Hasimah punya tajuk ialah Hyperdoc, Inovasi Digital dalam PDPC Sejarah. Okey.
Jadi saya tanpa melengahkan masa menjemput Cikgu Nur Hasimah untuk membentangkan tajuk perkongsian amalan terbaik ni lah. Silakan. Okey, terima kasih kepada Cik Nazri yang berusaha pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Seterusnya pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri lain kalau ada. Pegawai-pegawai PPD, SIS SIPAS, seterusnya rakan-rakan guru yang saya kasihi. Okey, saya telah memilih tajuk Hyperdoc ya sebagai perkongsian amalan terbaik dalam PDPC sejarah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya akan terangkan dulu apa itu Hyperdoc. Okey, Hyperdoc ini merupakan gabungan dua perkataan iaitu hyperlink dan Google Doc. Okey, apabila kita gabungkan menjadi Hyperdoc. Okey. Hyperlink di sini merujuk kepada link yang saya gunakan. So nanti saya akan tunjuk macam manakah bentuk Hyperdoc ini. Okey. Doc di sini Google Doc bukan hanya Google Doc saja kita boleh gunakan, tapi kita boleh gunakan Google Slide, Google Map, Google Site dan apa-apa saja aplikasi Google ya. Okey. Apa itu Hyperdoc? Hyperdoc sebenarnya adalah satu pakej pembelajaran yang terdiri daripada pembelajaran interaktif. Okey, pembelajaran ini dibuat mengikut kadar kendiri. Okey, penggunaan Hyperdoc merupakan salah satu alternatif kepada cara pengajaran secara konvensional. Okey, untuk pengetahuan semua, idea Hyperdoc ini telah dilontarkan oleh Puan PPD saya, Puan Badiah Mustaqim, iaitu pegawai SISC Plus daripada Petaling Utama, Selangor. Okey, Puan Bad bagi saya satu task semasa PKP. Hyperdoc ni sangat baru. Idea ini dilontarkan kepada saya oleh Puan Bad semasa PKP. Puan Bad bagi saya, Sima, cuba tengok benda ni apa kita boleh buat untuk bantu cikgu-cikgu di daerah kita. So, maka terhasillah satu selepas saya go through benda ni, saya kita kata apa, saya study, maka terhasillah Hyperdoc. Okey. Kenapa saya buat benda ni? Okey, pertama sekali secara kendiri untuk sekolah saya SMK Perempuan Taman Petaling, mata pelajaran sejarah masih lagi sederhana. Kebanyakan pelajar-pelajar dia tak online, dia tak masuk. Semasa PKP ni tak masuk online. Jadi kita lebih kepada PDPC online. Kita memang wajiblah kena buat, tapi student tak masuk. Ada 2 orang, 3 orang. Jadi macam mana nak buat supaya cikgu di Petaling Utama kita tak stres. Okay, so saya pun come up with that idea. Okay, jadi kita buat satu kajian, kita nak menilai persepsi pelajar terhadap Hyperdoc dan juga kita nak tengok selepas itu bagaimanakah pencapaian murid selepas kita perkenalkan Hyperdoc. Saya faham cikgu-cikgu mungkin rasa macam apalah Hyperdoc ni, Okey, so don't worry. Okey, ini adalah contoh Hyperdoc yang saya hasilkan. Okey, ini saya buat di Google Doc. Okey, so kita masuk, kita kan ada akaun delima kan. So cikgu masuk, ambil di sini. So saya buat satu paparan. Okey, dan saya gabungkan semua yang perlu student saya tahu untuk bab ini. Ini adalah bab yang latest saya buat pilihan raya. Okey, bab pilihan raya, makna kata saya masukkan peta minda. Kalau cikgu tengok di sini, dia ada link yang berwarna biru. Okey, semua link yang berwarna biru ini apabila student saya klik kan, dia akan keluar. Okey, kita akan dapat. So ada peta minda, kita masukkan buku teks. Okey, masa saya buat benda ni baru saya tahu pilihan raya ada lagu. So saya sendiri macam I'm so excited. So makna kata kita bawakan semua, PDP ni memang kami di Petaling Utama kita masih lagi buat online. Tapi kalau student kita tak boleh masuk online, so kita akan berikan Google Doc ini. Kita akan berikan Hyperdoc ini. Okey, ini contoh yang saya hantar kepada pelajar saya. Okey, semasa kalau saya tak boleh go online on that day, so saya akan hantar macam ni. Okay, so saya hantar dekat group, saya akan bagi instruction, tengok apa dia, and then ini saya buat kira macam flip classroom. Kelas saya hari Jumaat, saya hantar hari Rabu, saya suruh mereka tengok. So ni ada contoh yang ni. Okay, ini satu lagi contoh, ini saya dah share tentang bimbingan kertas 1. Okay, this is try and error saya buat. Okay, kita letakkan buku teks. So bila student klik dekat sini, dia akan keluar buku teks, dia akan keluar nota. Okey, ini adalah soalan-soalan SPM sebenar, okey, yang dibuat oleh rakan-rakan guru sejarah. So kita ambil link tu dan letakkan di sini. So bila student klik di sini, dia akan dapat soalan-soalan tu. Okey,
Contoh saya pun hantar juga, dia ada dua version. Kalau cikgu tengok, saya boleh hantar version PDF dan juga saya boleh hantar version dalam bentuk macam ni. So student saya klik, so dia akan keluar. Okay. So dia akan keluar macam ni. Kalau cikgu klik buku teks kan, so dia akan keluar buku teks. So kita flip. So saya buat macam flip, so boleh flip. So student sekarang dia dah tak ada masalah sekali. Nak cakap buku tertinggal kat sekolah, buku tak ada, buku latihan tak ada, itu semua dah tak ada masalah. Dengan hanya link di handphone, student dah boleh belajar dan dia boleh belajar mengikut time dia. Okay? Kadang-kadang kita online, dia tak boleh pukul 8 online dia masih tidur, kita panggil pun tak bangun. Tapi bila kita bagi link ni, dia akan tengoklah, so dia akan go instruction. Okay? So ini daripada hot tips lah, saya ambil buku ni. So dia ada nota. So ini saya bagi contoh sajalah, bila dia klik dia akan dapat. Okay, ini contoh latihan yang ada kat situ tadi. Kalau cikgu tengok, sekejap Okay, saya ambil contoh di sini. Bila student kita klik di sini, klik di 2009 ke mana-mana yang link berwarna biru, so dia akan keluarlah mengikut. So ini saya ambil contoh. So ini contoh latihan. So pelajar pun dia masuklah, dia akan jawab dan dapat markah. So markah tu akan direkod, dia akan screenshot hantar pada kita. So secara tak langsung, sekiranya pelajar itu dia tak boleh masuk kelas online, tapi dia masih lagi boleh belajar di rumah pada masa yang dia rasa sesuai. Dia boleh buat malam, okay? So alright, ini adalah contoh-contoh hyperdoc yang saya buat, okay? Cikgu sebenarnya boleh lebih kreatif. Yang ni saja, ikut saya ini adalah prototype yang pertama. Ini memang projek PKP. Okay, projek PKP yang kita test. Dekat sini ada macam-macam. Kita boleh masukkan quizzes, kita boleh masukkan slide PowerPoint, kita masukkan buku teks. Maknanya kata apabila pelajar klik saja di sini, saya minta maaf sebenarnya saya nak buat yang demo bila klik terus pergi tengok video kan. Tapi sebab saya hanya ada 15 minit saja untuk presentation, jadi saya tak boleh buat benda tu. Tapi kalau mana-mana rakan guru yang rasa nak tengok prototype dia, boleh PM saya, nanti saya bagi, cikgu boleh tengok, cikgu boleh go online. Okay, so setiap benda ni, ini adalah silibus tingkatan 2 saya buat, especially masa PKP saya ajar tingkatan 2. So saya buat ini bab 1, bab 2. So ada video, ada buku teks, ada nota, lepas tu ada quizzes. Cikgu boleh masukkan, apa-apa yang cikgu nak masukkan di sini terpulang kepada cikgu. Okay, hyperdoc ni bila pelajar dapat, ini adalah satu chapter ni cikgu. Satu chapter ni, ada buku teks, ada nota, kita masukkan semua di sini. So pelajar kita dia lebih mudah lah dia guna handphone. Sebab sekarang student kita pun tak ada handphone, dia memang tak boleh hidup kan. So dengan adanya ni, dia just klik dia boleh tengok. Okay. So ada juga yang saya record PDP saya. Saya tak letaklah sampai 20 minit, nanti budak saya bosan. So saya letak dalam 10 minit, 5 minit. Okay. Alright. So sebenarnya ini adalah sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 yang mana dia bukan hanya dengar cikgu je yang cakap. Okay. So sebenarnya kita dah bagi maklumat, okay, saya menggunakan, saya berasaskan kepada teori, Allahu Akbar, saya dah lupa dah. Okay, yang mana bila kita, saya tak boleh recall, minta maaf. Kita menggunakan pergerakan, adanya warna, okay, motion. Jadi pelajar akan lebih engage dengan pelajaran kita. Okay, so dia boleh pilih mana-mana saja yang dia suka, dia mana-mana yang dia rasa dia berkenan. Okay, alright. So tadi kan saya dah tengok saya kaji 2 Okay, sorry cikgu. Okay, daripada dapatan kajian saya lihat kepada persepsi dan juga result. So persepsi, pelajar akan rasa lebih ceria. Dia tak macam dia lebih senang lah, santai, dia seronok. Okay. So ini semua saya buat, ada 10 soalan yang saya tanya, tapi saya ambil 5 yang terbaik untuk melihat dari segi persepsi pelajar saya. Okay. Ini adalah dapatan kajian. Kita buat apa-apa pun kalau tak ada data, kita shock sendiri. Okay. So saya ada buat ujian pra, okay, latihan 1, latihan 2 dan ujian post. Okay. Pra ini, bila saya buat pra, saya belum perkenalkan lagi hyperdoc. Okay, saya bagi pra. So memang kalau tengok, sebab average student saya biasa-biasa saja. Saya sekolah harian biasa, pencapaian kami biasa-biasa. Tapi tak adalah teruk sangat. Okay, so bila latihan ni, bila latihan 1, latihan 2, saya dah mula memperkenalkan hyperdoc. Okay, saya dah bagi pada student saya. Okay, kenapa saya buat hyperdoc ni? Kenapa saya beria-ria buat benda ni? Sebenarnya bila Puan Bat bagi saya benda ni, sebulan saya diam-diam je. Saya memang tak buat apa-apa. Tapi Puan Bat asyik tanya, Cima, okey tak? Okey tak? Jadi saya malu dengan Puan Bat saya.
Okay, dia sangat membantu saya. Dia adalah tulang belakang pada projek saya. Bila dia tanya, maka terhasillah benda ni. So saya pun amend, saya buat pada student saya. So end up kita boleh lihat dari segi cemerlang lah peratus tu telah meningkat. So student pun lebih engage. Dia bukan sahaja macam kita bagi soalan pun dia boleh jawab. Maknanya kata kita boleh buat flip classroom juga. So kita tengok adalah pencapaian. Okay. Secara rumusannya, sekejap je kan, rumusannya saya boleh katakan mereka dapat ingat dengan lebih baik, lepas tu mereka lebih engage, okay? So makna kata dia tak bosan, dia boleh beri perhatian dan mereka tidak tak terlalu, kalau dia boleh masuk kelas, dia akan masuk kelas, okay? Kenapa saya buat benda ni juga? Sebab sekolah saya memang di kawasan bandar, memang bandar, heart of PJ. Tapi kami ni sekolah miskin bandar. Ada student saya yang cannot afford untuk top up data. So parents dia message saya, cikgu saya memang nak anak saya masuk kelas cikgu, tapi saya tak boleh beli, saya tak boleh sediakan data cikgu. Jadi bertitik tolak daripada situ, satu daripada puan bat saya, kedua daripada few parents yang message saya secara peribadi. Jadi saya rasakan penggunaan HyperDoc ini dia memang menggunakan data yang sedikit. Of course masih lagi ada data tapi dia sedikit compare we go online macam ni. So bila kita go online, student kena ada pada waktu tu, lepas pada waktu tu kita record. Kadang-kadang kan kita punya kelas 1 jam, budak dia memang macam tu. Okay. So pelajar saya lebih bermotivasi, ini yang saya rasakan. Okay, peranan teknologi ini memang tak dapat disangkal lagi secara tak langsung. Ini telah dibuktikan melalui soalan yang saya tanya tadi. Pelajar saya menjadi semakin aktif, so dia kita kata apa, bagi soalan tu dia boleh jawab. So at least macam contoh pilihan raya. Saya paling suka lagu pilihan raya. Sampai boleh hafal lagu pilihan raya. Datuk Zainal Alam nyanyi lagu tu. Kalau saya sebenarnya cikgu sejarah tapi saya honestly saya tak ingat tarikh pilihan raya spesifik. Tapi sebabkan saya ada HyperDoc tu, ada lagu pilihan raya tu, saya boleh ingat 27 Julai 1955. Saya tahu pilihan raya tahun 1955 yang pertama tapi saya tak tahu exact date. Saya malulah dengan diri saya. I have to admit it. Tapi bila saya buat HyperDoc tu, bila saya dengar lagu tu berkali-kali, and student saya boleh nyanyi pun. Boleh nyanyi dan diorang dapat gambaran. So banyak benda sebenarnya kita channelkan. Kadang-kadang student kita tak tahu nak cari kat mana. So that's why kita kecilkan. Okay, saya faham kita tak bagi semua tapi for beginning, ini yang saya buat untuk membantu student saya semasa PKP. Okay, untuk pengetahuan saya juga telah bentangkan HyperDoc ini di Konvensyen Guru Cemerlang Kebangsaan di Kota Baru baru-baru ni pada September lepas. Okay, saya dah bentangkan dan ini gambar kontijen Selangor lah. So saya represent kontijen Selangor untuk HyperDoc di sini dan itu sahaja daripada saya. So kalau ada apa-apa persoalan nak tahu tentang HyperDoc, boleh share, boleh tanya. InsyaAllah saya akan cuba bantu rakan-rakan guru pun. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Nur Hashimah. Nur Hashimah binti Nawawi lah dari SMK Perempuan Petaling. Jadi jutaan terima kasih lah. Sebab dalam ni memang ada soalan Cikgu Hashimah. Tapi kita buka di hujung lah Cikgu Hashimah ya. Boleh. Ada masalah. Ada dua soalan lah. Kurang dua soalan. Nanti saya akan tujukan kepada Cikgu Nur Hashimah lah selepas ni lah. Baik. Terima kasih Cikgu Nur Hashimah. Seterusnya kita jemput pemenang yang keempat, iaitu Cikgu Fakrul Huzaimi bin Alias dari SMK Setiawangsa, Sekolah Menengah Kebangsaan Setiawangsa, Pahang. Jadi tajuk Cikgu Fakrul Huzaimi ialah Basic Fact Foundation, Asas Hala Tuju Soalan Kebat. Ya, Cikgu Huzaimi sedia? Terima kasih kepada pihak JPN Negeri Perlis. Jadi saya Cikgu Fakrul Huzaimi bin Alias daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setiawangsa, Kuala Lipis, Pahang. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membincangkan ataupun berkongsi sedikit amalan terbaiklah daripada dapatan saya. Okey, Cikgu. Okay, jadi amalan terbaik sejarah daripada SMK Setiawangsa Kuala Lipis, Pahang iaitu Basic Fact Foundation.
BFF iaitu asas hala tuju soalan kebat. Okay, jadi daripada tajuk ini sendiri kan kita dapat tahulah kan fokus saya adalah berkenaan dengan soalan-soalan kebat. Okay, jadi saya teruskan sahaja okay, iaitu sasaran, isu dan cabaran menjawab soalan kebat. Okay, jadi saya rasa soalan kebat ni dia punya isunya adalah sejagat lah kan daripada segi permasalahan dan cabaran setiap guru-guru sejarah. Okay, sasaran saya ialah 28 pelajar tingkatan 5 lah. Okay, jelas cikgu? Cikgu Fakrul, Ya. apa slide show kan tu ya? Slide show bagi besar sikit. Ada. Okey. Ada? Ada okey. Okey, jadi ni slide yang kedua kan. Jadi saya terus kepada sasaran, isu dan cabaran menjawab soalan kebat. Okay, sasaran adalah 28 pelajar tingkatan 5. Okay, saya ambil dapatan daripada pelajar-pelajar tahun ini. Kan, jadi isunya adalah jawapan kebat pelajar tidak menepati kehendak soalan. Kemudian calon gagal memperoleh markah cemerlang kerana tidak menjawab mengikut kehendak soalan ataupun peruntukan markah. Calon tidak berupaya untuk berfikir dan memberi idea sendiri serta terlalu cepat berpuas hati. Jadi saya fikir kan semua guru-guru sejarah menghadapi masalah yang sama, iaitu pelajar-pelajar kita kan, tidak menepati kehendak soalan, jawapan dia. Kan, dia minta A, dia jawab B, minta kesan, dia jawab cara, minta cara, dia jawab kesan. Okay, jadi yang seterusnya ialah gagal memperoleh markah cemerlang ni kan, tidak mengikut kehendak soalan dan tidak berupaya berfikirlah. Okay, jadi cabaran bagi isu-isu kebat ni ialah adalah sebagai subjek LMS. Okay, yang mana subjek wajib lulus. Okay, dan seterusnya adalah sejarah tidak diminati oleh murid. Okay, seperti mana yang dikatakan oleh Cikgu Siva kan, dan pembentang-pembentang sebelum ini. Dan juga calon takut mengemukakan pendapat sendiri. Okay, calon takut mengemukakan pendapat sendiri ini adalah sangat besar impaknya kan, kerana apabila dia tidak berani mengemukakan pendapat sendiri, jadi dia tak jawab lah. Okay, jadi yang terakhir sekali adalah calon langsung tidak mencuba dan membiarkan kertas jawapan tu kosong. Okay, cikgu boleh nampak slide saya? Okay, terima kasih. Okay, jadi intervensi dia kan, iaitu saya buat itu Basic Fact Foundation. Kan, jadi Basic Fact Foundation ni saya tercetusnya Basic Fact Foundation ni apabila saya berpindah ke sekolah baru. Okay. Dan pada pertengahan tahun. Okay. Jadi jadi cara-cara pembelajaran yang sebelum ini saya aplikasikan dengan murid di sekolah sebelum kan tak dapat masuk kepada pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Kan, jadi saya pun terpaksa memikirkan satu lagi cara kan, yang lebih mudah untuk didekati oleh pelajar. Okay, jadi saya terangkan asasnya kan, pada asasnya soalan kebat dikelaskan kepada 7 bahagian. 7 bahagian ni adalah 7 bahagian yang paling simple cikgu. Okay, jadi daripada melalui konsep BFF, pelajar hanya perlu mengenal pasti jawapan kebat berdasarkan 7 bahagian dalam BFF. Okay, saya tak kata kebat ni ada 7 kan. Kebat ni ada pelbagai cikgu. Kita ada slide lain tentang kebat. Kan, kalau kita nak cerita pasal kebat saja kan kita perlukan masa berjam-jam lah. Kan, bahagian-bahagian tersebut ialah kan saya buka hyperlink. Yap. Kan, jadi ini adalah yang saya gunakan untuk pelajar-pelajar saya kan, iaitu this is the Basic Fact Foundation. Nama singkatannya adalah BFF lah. Okay. Jadi saya mengkelaskan soalan kebat kan berdasarkan 7 kotak kan, 7 kotak. Okay, jadi pelajar-pelajar bila kita bagi je halaman yang ini kan, dia akan tulis nombor di atas ini. Okay, 1 okay, kotak 1, kotak 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kan, pada asalnya hanya ada 6. Tetapi apabila ada soalan-soalan yang berkaitan dengan kejayaan Malaysia, berikan bukti kejayaan Malaysia, kan, contoh kepada kegemilangan Malaysia, kan, pelajar kita tak dapat nak jawab.
Okay, jadi saya pun buatlah kotak yang ketujuh. Okay, jadi kan daripada setiap kotak-kotak ni kan bukan semestinya pelajar menghafal semua sekali. Okay, pelajar hanya perlu mengenal pasti bahagian atas sahaja. Bahagian atas ni sahaja. Iaitu yang pertama, kotak yang pertama dia kenal pasti iaitu soalan-soalan berkaitan dengan iktibar, tauladan, nilai, sifat kita, masyarakat, rakyat. Kotak yang kedua khusus ataupun berkaitan dengan pelajar, anda, generasi muda ataupun masyarakat, ataupun nilai-nilai yang berkaitan dengan ilmu. Yang ketiga khusus kepada pemimpin, kriteria ataupun sifat. Tak semestinya pemimpin saja. Sifat-sifat untuk pelajar pun boleh digunakan di dalam kotak yang ketiga. Jadi kotak yang keempat ni merumuskan kepada kesan. Jadi secara ringkasnya kesan ni terbahagi pada dua. Kesan hanya terbagi pada dua sahaja, sama ada positif ataupun negatif. Jadi kalau positif jadi kita tengok bahagian atas dahulu mengapa kita perlu, jika, andai, sekiranya, kesan, impak, rumus, apakah, adakah. Jadi jawapan-jawapan kebat bagi pelajar akan menjurus kepada jawapan-jawapan yang macam ni, aman, maju, makmur, paduan, harmoni. Jika negatif boleh guna huru-hara, mundur, pergaduhan, permusuhan, tidak bersatu. Kalau tak cukup, pelajar tak boleh menjawab dengan cukup, dia rasa tak cukup lagi, ambil je bahagian bawah, tambah je perkataan tidak. Jadi dia akan jadi tidak huru-hara, tidak mundur, tidak berlaku permusuhan. Jika jawapan negatif tidak cukup, kita tambah je perkataan yang di atas, tambah je perkataan tidak. Tidak aman, tidak maju. Jadi saya teruskan kepada kotak yang kelima, iaitu hubungan antara negara. Yang ini soalan ni jarang, tapi bila keluar pelajar kita tak boleh nak buat. Jadi hubungan antara negara ni ialah mengelakkan peperangan, bersahabat dengan semua negara, menghormati dan sebagainya. Kemudian yang kotak yang keenam khusus kepada usaha, cara, langkah ataupun cadangan anda. Jadi cikgu-cikgu kotak yang keenam ni paling banyak digunakan dalam soalan-soalan kebat. Jadi yang ini saya nak terangkan lebih sikit. Kalau misalnya usaha, cara, langkah ataupun cadangan anda ni untuk pelajar-pelajar kita kita boleh gunakan yang nombor satu ni memberi bantuan kewangan, mesin ataupun teknologi, kempen ataupun bengkel, memajukan, membina, menggunakan, menambah dan menghasilkan. Jadi kalau dia berkaitan dengan apa-apa sahaja pun, contohnya pendidikan, langkah untuk memajukan pendidikan. Itu je. Langkah untuk memajukan pendidikan, contohnya kita bagi bantuan kewangan pada sekolah, institusi tinggi, mesin ataupun teknologi ini, projektor ataupun smart board. Contohnya kita tukar soalan menjadi memberi bantuan langkah untuk memajukan pertanian. Jadi kita pun sama juga memberikan bantuan kewangan kepada contohnya petani. Jadi apabila soalan tu berubah mengikut subtopik tapi masih lagi mengikut usaha, cara ataupun langkah cadangan anda ni, tak kira apa-apa saja pun, tak kira lah daripada segi pendidikan, daripada segi pertanian, daripada segi perindustrian dan sebagainya, semua yang di sini boleh menepati. Kemudian kita tengok yang ketujuh adalah kejayaan, bukti ataupun contoh Malaysia. Proton, KLA, Lita Sepang, Putrajaya, KLCC, Akunan Bernara KL. Yang ini bukti fizikal lah. Kalau berkaitan dengan sukan, kita boleh bagi Azizul Hasni Awang, kita boleh bagi Nicole David dan tokoh-tokoh sukan yang lain. Jadi tadi saya lupa untuk menerangkan yang bahawa kotak yang pertama ni, jadi kita tengok kotak yang pertama, kedua dan seterusnya balik Kotak yang pertama ni kita pelajar-pelajar kita dia lebih memikirkan pada subtopik tetapi dia tak terfikir bahawa semua soalan-soalan yang berkaitan dengan iktibar, tauladan, nilai ataupun sifat ke apakah semuanya markah yang bukan di dalam skema, yang markah yang dapat daripada
skema mana-mana yang munasabah kan. Ini adalah jawapan yang terbuka kan untuk mana-mana kan. Jadi pelajar boleh gunakan kan. Jadi kan contohnya saya tunjuk di sinilah kan. Kita tengok di soalan yang ini. Sekejap cikgu ya. Kita besarkan sedikit. Okey, berdasarkan kajian anda terhadap kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah, kan, nyatakan iktibar yang boleh diambil untuk menjadikan negara kita lebih gemilang pada masa hadapan. Okay, jadi bila ada perkataan iktibar, jadi kita boleh gunakan kotak nombor 1. Kita haruslah bekerjasama, haruslah bertoleransi, bersatu padu dan dihuraikan mengikut ke kreativiti pelajar lah. Tapi pelajar-pelajar kita kebanyakannya terhad kepada subtopik. Dia tak berfikir tentang benda ni. Dia tak terfikir tentang iktibar ni sahaja. Dia tak terfikir tentang nilai ke apa ke. Dia asyik memikirkan apa iktibar daripada kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi melalui teknik yang saya perkenalkan, insya-Allah daripada kalau kita tukar je subtopik ni menjadi apa-apa sahaja terhadap kegemilangan, terhadap contohnya perjanjian Hudaibiyah, terhadap contohnya Renaissance, terhadap kajian terhadap penentangan tokoh tempatan, apa soalan yang berkaitan dengan nilai, boleh menggunakan topik yang ini, jawapan yang ini. Pelajar saya cikgu, dia tak menghafal, kita tak bagi benda ni secara penuh jadi dia hanya hanya kita dedahkan kepada perkara ini dan kita ada ulangan lah dalam kelas. Jadi kita tengok pada kotak ni baca setiap satu dan cuba ingatkan berapa kotak berapa kotak ada 7. Pada setiap kotak ada berapa isi 10 10 8 5 5 6 6 6. Ada cikgu yang akan cakap banyak tapi pelajar saya mampu. Pelajar saya mampu untuk menghafal benda tu. Pada asasnya soalan kebat dikelaskan pada 7 bahagian ini. Pelajar hanya mengenal pasti jenis soalan melalui perkataan-perkataan bahagian atas kotak tersebut. Contohnya, pada pendapat anda, apakah kesannya jika pelajar generasi muda gagal mengekalkan perpaduan kaum? Kita ada perkataan kesan, kita ada perkataan jika untuk kotak nombor 4. Ada perkataan generasi muda untuk kotak nombor 2. Jadi pelajar kenal pasti je kotak yang mana sesuai untuk digunakan. Jadi kalau dia dapat kenal pasti kotak yang boleh digunakan adalah kotak nombor 4. Secara ringkasnya generasi muda, jika generasi muda gagal mengekalkan perpaduan kaum, negara kita akan menjadi huru-hara. Jadi jawapan dia simple. Jadi kalau cikgu pelajar cikgu boleh, kita boleh kaitkan pula akan menjadi huru-hara kerana tiada kerjasama antara kaum. Akan menjadi kalau soalan tu berbentuk positif negara kita akan menjadi aman kerana masyarakat saling bertoleransi. Begitu. Jadi kita tutup yang ni dahulu. Jadi ni contoh-contoh penggunaan dia cikgu. Jadi saya ada menyenaraikan beberapa soalan. Soalan-soalan ni bukan saya cipta sendiri. Soalan-soalan ni kita ambil daripada peperiksaan. Jadi apakah nilai yang boleh diteladani daripada kegemilangan masyarakat agraria dan maritim? Jadi nilai yang boleh diteladani. Jadi kalau kita tengok balik nilai yang boleh diteladani, kita terus pergi sinilah. Bekerjasama, bertoleransi, bersatu padu. Supaya dan agar kita suruh disambung kepada kesan. Supaya negara kita aman, maju, makmur. Kemudian kalau kita tengok yang kedua pula, pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada gerakan nasionalisme di Asia Tenggara? Iktibar tetap kotak nombor 1. Kemudian seterusnya, sebagai generasi muda yang berwawasan, apakah peranan anda dalam pembinaan negara dan bangsa? Generasi muda, peranan anda. Jadi kita tengok terus ke sini lah. Generasi muda, peranan anda. Peranan sebagai generasi muda ialah belajar bersungguh-sungguh dengan menguasai ilmu. Jadi secara ringkasnya melalui teknik ini dia dapat markah daripada
kelebihan skema mana-mana yang munasabah. Okay, jadi setiap satu ni insyaAllah boleh digunakan dalam peperiksaan. Okay. Okay, jadi yang ketiga pula, kan, jelaskan sifat-sifat pemimpin tempatan yang boleh dijadikan tauladan dan sempadan. Okay, jadi kita tengok kan, okay. Sifat-sifat pemimpin: jujur, amanah, cekap, bijaksana, tegas, berani, adil dan berjasa. Okay, jadi kalau jika pelajar tu adalah pelajar sederhana lemah ataupun potensi lemah, kan, dia boleh menggunakan kotak ini secara minimum. Okay. Dan agar dan supaya tu dia boleh sambung je kotak yang lain. Okay. Jadi kita tengok lagi, kan, apakah kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak mempunyai semangat nasionalisme? Kesan terus pergi ke kotak nombor 4. Kan, insyaAllah pelajar-pelajar memang kita memang tahu bila kita cakap begitu. Kotak nombor 4, kan, apa kesan? Jadi inilah kesan-kesan dia. Tambah aja perkataan tidak ataupun sebagainya lah. Okay. Kemudian kita ada lagi, kan, hubungan dua hala antara negara-negara jiran amat penting untuk kesemakmuran negara. Bagaimanakah hal ini dapat dilaksanakan? Jadi okay, yang ini teruskan nombor 5. Okay, kemudian nombor 6, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan ilmu? Okay, boleh gunakan di kotak nombor ni. Okay. Nak jadikan Malaysia pusat kecemerlangan ilmu, memberi bantuan kewangan kepada universiti supaya meningkatkan mutu perkhidmatan dia, membina lebih banyak universiti, menggunakan kepakaran asing ataupun menggunakan kepakaran tempatan, okay, menambah bilangan-bilangan guru ke, pensyarah ke, dan institusi pendidikan ke pun boleh. Okay, jadi seterusnya, okay, pemimpin negara kita telah berjaya memajukan Malaysia dalam pelbagai bidang. Okay, apakah bukti kejayaan tersebut? Okay, jadi senanglah, okay, buktinya adalah KSCC apa semua. Cuma dia perlu menyalin sedikit ayat dalam soalan, buang tanda tanya, kata tanya, dan boleh sambung terus dengan jawapan yang ada di dalam kotak tersebut. Okey, jadi cikgu, kan, ini adalah impak data pelajar, kan, pada tahun ini, kan. Saya ambil data daripada peperiksaan pertengahan tahun dan juga trial. Kan, trial baru je sudah dalam seminggu yang lepas, kan, saya cuba siapkan cepat-cepat. Okay, jadi yang ini adalah data-data pelajar. Okay, secara ringkas, kan, 0 sehingga 40, okay, yang mana ada yang pelajar yang tidak gagal, kan, telah alhamdulillah alhamdulillah lulus pada peperiksaan percubaan. Okay, jadi saya teruskan lagi. Okay, ini adalah markah pelajar daripada segi kebat sahaja, cikgu-cikgu. Okay, markah kebat dalam kertas 2, kan, kertas 2 SPM, kan, secara umumnya 34 sehingga 36 markah. Ada yang 30 hingga 36 markah. Okay, jadi kalau kita tengok, kan, pelajar saya ada yang betul-betul lemahnya adalah contoh nombor 5. Kan, 4/34 pada peperiksaan pertengahan tahun. Okay, pada peperiksaan trial, kan, dia telah berjaya mencapai 24. Ya, 24. 2 minit betul ah. Okey, boleh. Okey. Okey. Kemudian tengok pelajar nombor 9, 8/34, kan. Dia berjaya mendapat 22. Okay, kemudian yang ni 8/34, kan, dapat 21/36. Okay, jadi yang ini sebelum diaplikasikan teknik tersebut, okay, dan ini selepas pengaplikasian teknik BFF yang saya kongsikan kepada guru-guru. Okey, jadi rumusan dia, okay, BFF ni memberikan hala tuju secara ringkas kepada pelajar untuk menjawab soalan kebat. Okay, jadi BFF ni juga boleh digunakan dalam KSSR. Okay, maksudnya pelajar-pelajar sekolah rendah pun boleh guna, dan juga KSSM, kan, untuk soalan kebat. Kan, dan dia merentas kurikulum, kan, tidak tertakluk pada sejarah sahaja. Dan dia boleh digunakan dalam pendidikan moral. Pendidikan moral banyak guna nilai, cikgu. Kan? PAI, kan, pendidikan agama Islam, kan, banyak menggunakan nilai-nilai juga. Kan, geografi banyak menggunakan daripada segi nilai dan kesan, kan, dan juga tasawur Islam. Okay. Jadi cikgu, ya saya tutup apa tu dulu. Macam mana? Okey.
Okey cikgu, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini untuk teknik menjawab soalan kebat lah, iaitu BFF. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Fakrul Zaimi untuk tajuk Basic Fact Foundation, macam best friend forever lah. Baik, Kita memang saja ambil BFF tu. ya betul, senang mudah ingat kan. Baik, Ya. ada soalan juga pasal tu, tapi saya akan buka selepas lah Cikgu Fakrul. Okey, Ada terima kasih. satu soalan. Okey, terima kasih Cikgu Fakrul atas perkongsian yang sangat baik tu. Sebab ada cikgu dia kata tak nampak video lah apa, mungkin masalah teknikal lah di tempat dia. Jadi dia berminat lah dengan cikgu punya perkongsian tu. Jadi kita teruskan dengan pembentang kita yang kelima. Jadi saya Cikgu Hasrinda. Cikgu Hasrinda. Ya Cik, terima kasih kepada tuan rumah, juga JPN Perlis ya, kerana penganjuran program yang begitu bermanfaat ya bagi saya. Dan di sini saya akan kongsikan berkenaan dengan modul cabar minda dan juga laman kebat sejarah ya Sekolah Kebangsaan Padang Tengku. Saran saya ialah kepada 24 orang murid tahun 5 yang mengambil subjek sejarah sekolah rendah ya, bermula daripada tahun 4, 5 dan 6. Sasaran saya ialah 24 orang murid tahun 5. Kaedah cabaran yang saya hadapi ialah saya perlukan kemahiran yang tinggi untuk menghasilkan modul ini. Kemudian cabaran dari pihak panitia, ahli panitia saya ni terdiri daripada golongan pentadbir ya. Jadi sukarlah sikit untuk saya memberi arahan apa semua ya. Seterusnya dari segi sekolah, sejarah bukanlah subjek teras ya. Kemudian dari segi murid yang tidak hadir, selalunya kita ada juga masalah ketidakhadiran murid kerana subjek sejarah ini dalam seminggu satu kelas, kadang-kadang tu saya hanya mengajar 2 kali sahaja seminggu. Jadi apabila murid tidak hadir, maka mereka gagal menggunakan modul ini. Baik. Teruskan. Okey, baik. Baiklah, kaedah yang saya gunakan ini merupakan kaedah intervensi lah. Ya. Ini kerana ketika peperiksaan pertengahan tahun ya, tuan-puan, masa peperiksaan pertengahan tahun itu saya dapati markah anak murid saya di tahun 5 ini agak rendah lah kerana seorang sahaja yang mendapat A daripada 24 orang. Jadi untuk itu saya mencubalah untuk menggunakan modul cabar minda ya. Untuk makluman kalian, modul cabar minda ini mempunyai tiga ya, iaitu cabar minda soalan objektif. Seterusnya modul cabar minda soalan subjektif, dan yang ketiga modul cabar minda soalan kebat ya. Selepas peperiksaan pertengahan tahun itu, saya biasakan murid-murid untuk menjawab soalan-soalan objektif, soalan-soalan objektif dan juga soalan-soalan kebat. Soalan-soalan kebat meliputilah soalan mengaplikasi, menganalisis, soalan menilai dan juga soalan mencipta. Ya. Jadi apabila murid-murid ini terbiasa dengan soalan-soalan objektif mengikut topik-topik yang mereka belajar dan juga soalan-soalan subjektif mengikut topik yang mereka belajar, mereka menjadi lebih mudah ya. Seterusnya apabila saya mengajukan kembali, iaitu membuat peperiksaan ujian yang berikutnya untuk mengetahui keberkesanan modul ini, saya dapati murid-murid saya telah berubah dari segi pencapaian. Hasrinda cuba slideshow. Sorry. Mula-mula murid-murid dapat A seorang, yang mendapat B mula-mula tu tak ramai ya. 2 orang, mendapat C 3 orang,
mendapat D seramai 5 orang dan mendapat E 14 orang sebelum penggunaan modul. Selepas penggunaan modul cabar minda ketiga-tiga modul ini, saya gabungkan impaknya adalah yang mendapat A, seramai 7 orang, mendapat B seramai 7 orang, yang mendapat C seramai 6 orang, dan murid-murid yang agak lemah berjaya ya meraih markah untuk D ya. D walaupun markahnya agak rendah 40 ke 49, seramai 4 orang dan tidak ada murid yang mendapat E. Jadi saya pun cubalah pakai modul ini semasa aktiviti PDPC lah. Saya tidak memberi sekaligus soalan-soalan objektif, subjektif dan juga soalan kebat. Setiap hari saya menggunakannya mengikut kepingan. Ya, murid-murid diberi satu keping. Begitulah ya, tuan-puan. Seterusnya saya kongsikan juga kita Sekolah Kebangsaan Padang Tengku menggunakan pengajaran PAK 21. PAK 21 yang berpusatkan murid. Ya. Cikgu Selina buat slideshow sebab kecil kalau slideshow. Ya. Alright. Cuba tengok boleh tak? Okey. Cuba modul dulu. Slideshow. Buat modul. Ini dia modul cabar minda. Modul cabar minda. Straight. Graf. Nampak ya tuan-puan? Soalan objektif itu mengandungi 20 muka surat dan dia akan sentiasa bertambah lah mengikut tajuk. Nampak ke slideshow? Hello. Boleh lihat? Okey. Ya. Okey. Dah semua motor basikal. Okey, sila. Teruskan. Sorry. Okey, tak apa. Kan Sekejap. Sekejap ya tuan, ada sedikit masalah teknikal. Sekejap. Graf next. Graf kita dah beritahu ya. Seterusnya saya kongsikan laman kebat sejarah kerana setiap topik murid-murid saya akan membuat hasil lah. Hasil kami secara hitam putih di laman kebat. Inilah hasil-hasil murid yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Hasil laman kebat. Semua hasil ini adalah dibuat oleh murid-murid lah mengikut topik yang mereka dah belajar. Baiklah tuan-puan, itu sahaja yang dapat saya kongsikan dan ini adalah secara live ya murid-murid buat. Saya tak sempat masukkan aktiviti bersama murid. Itu sahaja ya tuan-puan. Sekian, terima kasih. Perkongsian yang sangat ringkas dari saya. Okey, Cikgu Asrinda ambil masa 10 minit saja. Termasuk teknikal punya problem. Okey. Terima kasih, satu perkongsian yang sangat baik. Walaupun di sekolah rendah tapi dia punya apa kita panggil penggunaan modul tu sangat membantulah sebenarnya. Sebab dari sekolah rendah ke sekolah menengah
Maknanya minat sejarah tu boleh dipupuk dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Jadi dengan pendekatan-pendekatan ni akan meningkatkan motivasi murid bagi meneruskan legasi sejarah tu di sekolah menengah nanti. Jadi tahniahlah kepada Cikgu Haslinda.